Assalamualaikum, bersama Cikgu Mai, Matematik Tambahan tingkatan 4 dalam tajuk Indeks, Set dan Logaritma. Kita masih lagi dalam bahagian set. Okey, pada hari ini Cikgu Mai akan bantu anda dalam menulis hasil darab atau hasil bahagi set sebagai set tunggal. Yang kedua, mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set. Dan yang ketiga, melaksanakan operasi matematik melibatkan penambahan, penolakan dan pendaraban set. Okey. Apa yang kita akan buat pada hari ini? Yang pertama adalah kamu akan tonton video. Sambil tonton, pastikan kamu rujuk buku teks sebab semua bahan yang Cikgu Mai gunakan adalah yang diperolehi dari dalam buku teks. Okey. Seterusnya, kamu boleh uji kefahaman kamu dengan membuat latihan dalam buku kerja kamu, muka surat 60 dan 61, soalan 2 dan soalan 3. Okey, selepas siap, boleh snap dan PM Cikgu Mai melalui Telegram. Okey, seterusnya, kamu boleh buat perbincangan pada bila-bila masa. Kalau kira kamu ada masalah, apa-apa masalah pun, boleh PM Cikgu Mai. Dan kamu boleh juga berbincang dengan kawan-kawan kamu melalui saluran yang betul. Okey. Okey, mari kita mula. Sediakan buku teks kamu. Okey, bahagian yang pertama adalah membuat dan mengesahkan konjektur tentang hasil darab dan hasil bahagi. Okey, ada inquiry 5 ni, aktiviti inquiry 5, diberi QR code dekat sini. Kalau kamu scan QR code ni, kamu akan dibawa ke program GeoGebra. Okey, cikgu dah scan untuk kamu. Yang ni. Okey, apa dia ni? Hukum 1. Hukum 1 ni hukum hasil darab tadilah. Dan hukum 2 ni hukum hasil bahagi kalau pecahan. Okey, jadi dekat sini ada slider. Kamu boleh ubah slider ni untuk menukar nilai A. Nampak? Kamu kalau A 4, kat sini tukar jadi 4. Okey. Kita boleh juga tukarkan nilai B. Okey. 5 darab 6. A5, B6. Dapat set 30. Dia akan sama sebenarnya. Tulis set darab set dengan sama dengan set yang 5 darab 6 tu 30. Bahagi pun samalah. Okey, tulis sekali saja set ni. Set 5 per set 5 kita boleh tulis sekali sahaja. Okey. Jadi kamu boleh buat aktiviti ni dan kamu boleh lengkapkan jadual yang diberi ni. Okey. Daripada aktiviti ni apa yang kita dapat? Kesimpulannya. Okey, kat sini ada A lebih besar daripada kosong, B lebih besar daripada kosong. Maksudnya A dia mesti positif, B pun mesti positif. Kenapa tak boleh negatif? Kamu cubalah tekan kalkulator satu nombor negatif. Punca kuasa negatif 5. Kamu akan dapat apa? Kamu tahu dapat max error. Ini dah biasa kita buat dalam kelas. Okey, hasil darab, nampak set darab set. Set A darab set B akan dapat set A darab B. Set A bahagi set B akan dapat set A per B. Hukum pertama, hukum kedua. Okey, mari kita lihat contoh 9. Okey. Set 2 darab set 7. Jadi tulis sekali saja set, dapat set 2 darab 7. Jadi set 14. Soalan B, hasil bahagi set 24 per set 8. Jadi kita tulis sekali saja set 24 bahagi 8. Jadi dapat set 3. Set 3A darab set 5A. Jadi sama dengan set 3A darab 5A. Dapat set 15A kuasa 2. Daripada 15A kuasa 2 ni kita dapat kecilkan, ringkaskan lagi jadi A set 15. Macam mana boleh dapat A ni? Okey, Cikgu Mai akan tunjukkan. Okey. Kita tahu kita fokus dekat sini saja. Okey, A kuasa 2. Punca kuasa 2, A kuasa 2. Kita tahu punca kuasa 2 adalah indeks pecahan. Jadi kita boleh tukar dia jadi indeks pecahan. Itu punca kuasa 2 jadi kuasa 1 per 2. Jadi kita tahu ini boleh potong. Jadi dapat A kuasa 1.
Sebab itu dapat A sahaja. Jadi sebab itu punca kuasa 2A kuasa 2 boleh dapat A sahaja. Okey. Seterusnya saya bahagi yang melibatkan ada pun boleh ubah. Punca kuasa 2 21A per dengan punca kuasa 2 7A. Kita boleh baca juga ni sebagai set 21A, okay, peringkat 2. Okay, peringkat 2. Okay, jadi kita buat sekali saja set dan A boleh potong. 21 bagi 7 dapat 3. Selesai. Okay, kita pergi ke latih diri 4.4. Ada satu soalan saja, A sampai H. Cikgu Mai akan pilih beberapa soalan saja untuk tunjuk pada kamu. Okey, Cikgu Mai pilih ada 4 soalan tu. Jadi Cikgu Mai akan mulakan dengan soalan A. Soalan A, set 2 darab set 3. Jadi sama dengan tulis sekali saja set dan 2 darab 3 tu tulis di bawahnya. Jadi kita dapat set 6. Okay, seterusnya Cikgu Mai akan buat soalan E. Ini melibatkan bahagi. Kita boleh tulis sekali saja setnya. Tulis panjang sikit tu sebab kita nak buat per dekat sini. Dan memang tak boleh ringkas dah. Inilah jawapannya. Okey. Seterusnya Cikgu Mai pilih soalan G. Melibatkan set 20 per set 5. Jadi kita boleh tulis sekali saja set dan tulis 20 per 5. Dan 20 per 5 kita boleh perkecil lagi, kita dapat 4. Jadi set 4. Dan 4 adalah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi set 4 dapat 2. Tekan kalkulator, kita akan dapat integer. Okey, seterusnya Cikgu Mai pilih soalan H. Okey, soalan H ini tengok ada melibatkan darab, ada melibatkan bahagi. Jadi apa kita nak buat? Jangan risau. Darab ke bahagi ke sama je. Kita buat sekali saja set. Buat besar sikit sebab ada nak darab, ada nak bahagi tu. Tulis nombor 5 darab 6 per 3. Dan 5 darab 6, 30. 30 bahagi 3 dapat 10. Jadi kita dapat punca kuasa 2, 10. Selesai. Okey. Okey, seterusnya kita nak mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set. Okey, dekat sini ada aktiviti inquiry 6. Okey. Ada juga diberikan QR code lagi sekali. Jadi kamu boleh scan QR code ni. Okey, dia ditulis GGBM tu maksudnya dia bawa kamu ke program GeoGebra. Jadi kamu pergi inquiry 6. Ini dia. Okey. Dekat sini apa ada ni? Ada slider juga, kamu boleh tarik. Okay, boleh tarik nampak. Oh, ada yang boleh dimudahkan, ada yang tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa yang ni boleh? Jadi kita tengok kenapa ni boleh. Kenapa boleh? Sebab 25 ni. 25 adalah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kalau kita square rootkan dia, kita punca kuasa 2, 25, kita akan dapat 5. Jadi sebab itu kita boleh ringkaskan dia. Okay, kita boleh memudahkan. Okay, tapi kenapa yang tak boleh pemudah tu? Kenapa 47 tak boleh pemudahkan? 47 adalah nombor perdana. Faktor dia hanyalah 1 dengan 47. Jadi tidak ada melibatkan nombor kuasa 2 sempurna. Faktor dia hanya 1 dan 47. Jadi sebab itulah dia tidak dapat dipermudahkan. Okay, mari kita lihat juga nombor lain. 46. 46 bukan perdana. Tapi kenapa 46 tak dapat dipermudahkan? Kerana lihat balik, apakah faktor-faktor bagi 46? Faktor-faktor bagi 46 adalah 1, 46, 2 dan 23. Semuanya bukan nombor kuasa 2 sempurna. Itu sahaja faktor bagi 46. Okey. Jadi, kalau tidak ada nombor kuasa 2 sempurna, maka
dia tidak boleh diringkaskan, dipermudahkan lagi. Okay? Jadi kamu bolehlah tengok nombor-nombor lain juga. Kenapa 4 sebelah boleh? Sebab 4 ni kuasa 2 sempurna. Sebelah tu tak kisahlah apa pun nombornya. Asal ada saja faktornya merupakan kuasa 2 sempurna, maka dia boleh dipermudahkan. Yang ni memanglah 36 ni memang kuasa 2 sempurna. Okay, 34 tak boleh, 35 pun tak boleh. Faktor bagi 35, 1, 35. Dan 5, 7. Ada yang lain tak ada dah, itu sahaja. Jadi tidak ada melibatkan nombor kuasa 2 sempurna. Okay, jadi kamu bolehlah tarik ni, tengok rujuk lah. Okay. Okay. Daripada hasil daripada inquiry 6 ni, tengok set 3 tidak boleh dimudahkan. Tapi set 9 boleh dipermudahkan sebagai 3. Sebab 9 ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okay. Jadi, kita tengok contoh 10. Tulis set 18 dalam bentuk A set B. Di mana A ialah nilai yang terbesar, paling besar. Okay, 18. 18 adalah 9 darab 2. Kenapa kita pilih 9 darab 2? Bukan 6 darab 3. 6 darab 3 pun 18. Kerana 6 dengan 3 bukan nombor kuasa 2 sempurna. 9 adalah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi sebab itu kita pilih 9 dengan 2. Okay. Jadi kat sini ada penerangan dia. 9 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Okay. Jadi kita teruskan ke latih diri 4.5. Tandakan right pada pernyataan yang betul. Ada banyak pernyataan ni. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 8 pernyataan. Jadi di antara semua pernyataan ni yang mana yang betul? Macam mana kita nak tentukan dia betul ke salah? Jadi kita tengok nak tekan kalkulator tak boleh ni. Sebab kalkulator kita tak boleh bagi jawapan dalam bentuk set. Okay, kecuali rasa kalkulator 570EX mungkin boleh. Tapi kalau guna MS macam cikgu, 570MS tak boleh. Jadi kita kena tahu hukum set lah. Hukum-hukum hasil darab tu. Dengan hasil bagi. Okay. Jadi 5 darab 7. Jadi ini sepatutnya dapat 5 darab 7, 35. Tapi dia bagi 12. Jadi dah tentulah tak betul. Okey. Yang ni pula 3 darab dengan 2 memang betul 6. Tapi set 2 darab set 2. Dah tentulah yang ini patutnya darab 2. Jadi yang ini pun tak betul. Yang ini punca kuasa 260. Dan dekat sini 65. Jadi cuba kita lihat 65 darab berapa 260 ada ke? Try 260 bahagi 65. 260 bahagi 65. Kita dapat 4. Jadi kita tahu ini 4 darab 65. Dan punca kuasa 24 memanglah dapat 2. Jadi yang ini betul. Kenyataan yang betul. Okay, untuk yang ni. Yang ni kamu boleh tekan kalkulator je. Sebab apa? Sebab jawapan diberi dalam integer. Kalkulator kita mampu buat. Jadi kamu tekan ni saja. Betul atau salah. Kalau dapat 576, kamu akan kata betul lah. Okay. Yang ni cikgu dah cuba dah. Tekan kalkulator memang dapat 576. Jadi betul lah. Okay, yang ni betul ke salah? 4 darab 5 betul dah 20. Tapi 7 darab 7 takkanlah 21 kan? 7 darab 7, 49. Jadi ini salah. Okay, yang lain-lain ni kamu buatlah sendiri. Okay. Kita teruskan. Okay, soalan nombor 2. Cikgu pilih 2 je. Cikgu pilih E dengan H. Okay, cikgu akan cuba tunjukkan. Soalan 2. E. Punca kuasa 2, 45. Okey. Jadi kita kena lihat 45 ni darab, hasil darab dengan suatu nombor kuasa 2 sempurna. Senarailah. 1 darab 45. Kan? 2 tak boleh. Sebab ni nombor ganjil. 3.
3 darab berapa? 45. 3 darab apa? Darab 15. 22 bukan kuasa 2 sempurna. Tak boleh juga. 4 dah tentu tak boleh lah. 45. 45 nombor ganjil. 4 lepas tu 5. 5 darab berapa? 5 darab 9. Yes, kita dah jumpa nombor kuasa 2 sempurna. 9. Jadi kita boleh gunakan dia. 9 darab 5. Dan punca kuasa 29, kita dapat 3. Jadi kita dapatlah 3 darab 5. Okay. Dan juga pilih soalan H. Oh, nampak macam susah kan? Nampak macam besar sangat je. Tapi jangan risau sebab kita ada kalkulator. Jadi kita senaraikan 1 darab 108. Dan ni tak tulis pun tak apalah. Tapi cikgu saja nak tulis jugalah. 2 darab berapa? Tekan kalkulator. 108 bahagi 2. Dapat 54. Adakah 54 kuasa 2 sempurna? Bukan kuasa 2 sempurna. Jadi tak boleh. Okey. Seterusnya 3. Boleh tak 3? Try lah. 108 bahagi 3 dapat berapa? Tekan kalkulator. 108 bahagi 3. Oh, dapat 36. Adakah 36 nombor kuasa 2 sempurna? Kamu ingat tak? Cikgu tahu 36 adalah nombor kuasa 2 sempurna. Tapi kalau tak tahu, tak dapat jawab ke? Tidak, nak. Tekan kalkulator. Kalau kita tak tahu, kita tekan kalkulator. Punca kuasa 2, 36. Dapat apa? Tengok kalkulator cikgu. Dapat 6. Jadi kita tahu 36 adalah nombor kuasa 2 sempurna sebab kita dapat integer. Okey. Jadi kalau kita tak ingat kuasa 2 sempurna tu bagaimana, tunjuk tekan kalkulator untuk kita yakinkan diri kita. Okey. Jadi kita tahu 36 adalah kuasa 2 sempurna. Jadi kita boleh gunakanlah. Tukar jadi 36 darab 3. Dan kita dah tekan kalkulator tadi, kita dapat 6. Jadi 6. Baik, siapa padam? Saya semula. Dia tak mau. Okey. Okey. Jadi 36 darab 3. Jadi 36 punca kuasa 2 36 dapat 6. Jadi 6 darab 3. Selesai soalan H. Jadi yang lain-lain kamu boleh cuba sendirilah. Okey, kita teruskan ke bahagian seterusnya. Yang ini menarik ni. Bagaimanakah melaksanakan operasi penambahan, penolakan dan penerapan yang melibatkan set? Okay, kita ada aktiviti inquiry 7. Dan sama juga dia bagi kita QR code ni. Kamu scan QR code ni, dia akan bawa kamu ke mana? Sebab ada GGBM ni, dah tentulah program GeoGebra inquiry 7. Ada soalan dekat sini. Okay, kamu boleh tengok. Oh, penyelesaian dia. Macam mana dapat penyelesaian ni? Macam mana dia dapat ni? Tak lagi cikgu tunjuk lah. Cikgu mai tunjuk. Okay, kita boleh pilih soalan lain. Ini boleh pilih soalan macam-macam. Nampak? Tukar-tukar, tekan ni dia akan jadi soalan lain lah. Okay, lepas tu tunjuk penyelesaian. Nak soalan lain? Tekan soalan lain. Tunjuk penyelesaian. Macam mana dapat ni? Cikgu mai akan tunjukkan. Okay. Okay, mari kita teruskan. Tengok contoh 11. Banyak contoh dia bagi ni. Kena buat lah. Soalan macam ni kena banyak berlatih ya. Okey. Tengok soalan A. Set 2 darab set 3 tambah set 6. Jadi kita dah belajar buat mas ya. Darab dululah. Jadi darab. Jadi sebab tu dia darab ni. Set darab set. Tulis sekali je set. Okey. Set 6 tambah set 6. Dekat sini dapat. Set 6 tambah set 6. Dapat 2 set 6. X tambah X dapat 2X. Y tambah Y dapat 2Y. Seekor ayam tambah seekor ayam dapat 2 ekor ayam. Okey, jadi ni set 6 tambah set 6 dapat 2 set 6. Okay, soalan B. Yang ni melibatkan kurungan ni.
Jadi kita kena buang kurungannya dulu. Macam nak buang kurungan, kita kena masukkan lah dalam. Ini pun benda yang biasa kita buat dari dulu lagi. Cuma yang ini melibatkan nombor set sahaja. Okay, set 7 darab dengan 6. 6 set 7. Set 7 darab set 7. Dia tulis set 7 darab set 7. Dapat 7. Kenapa set 7 dapat set 7 dapat 7 Okay, tekan kalkulator lah kalau tak percaya. Set 7 darab set 7 dapat 7. Tapi macam mana boleh dapat macam tu? Bukan benda baru. Okay, kita dah belajar di tingkatan 3 dalam bentuk tajuk indeks. Cikgu tunjukkan. Set 7 darab set 7. Ini adalah indeks pecahan. 7 kuasa setengah. Darab 7 kuasa setengah. Jadi ini, bila hasil darab, kita boleh tambahkan indeksnya. Jadi kita akan dapat 7 kuasa 1. Sebab itulah dapat 7. Jadi kalau kamu fokus yang ni, sebab itulah dapat 7 sahaja. Okay. Kamu akan jumpa banyak kali benda macam ni. Okay. Kita padam balik. Okay, kita teruskan. Ini dah jawapan akhir lah. Okay. Soalan C. Set 18 tolak set 8. Ya, ini kenapa dia buat macam ni ya? Dia nak jadikan dia serupa. Maksudnya dia menggunakan set yang serupa. Set 2 dengan set 2. Set 18 ni boleh tukar jadi 9 darab 2. Jadi 8 boleh tukar 4 darab 2. 9 nombor kuasa 2 sempurna. 4 pun nombor kuasa 2 sempurna. Jadi boleh diringkaskan. Kita dapat 3 set 2 tolak 2 set 2. Jadi set 2 ni boleh ditulis sekali saja kat sini. Maksudnya kita faktorkan lah. Okey. Dan 3 tolak 2 dapat 1. Jadi dapat set 2 sahaja. Okey. Yang ni pula macam mana? Soalan D. D ni melibatkan hasil darab 2 kurungan ni. Dalam setiap kurungan ada 2 sebutan. Okey, jadi kita kena kembangkan dululah kurungan ni. Macam mana nak buat? Ini bukan benda baru jugalah. Kita biasa buat di tingkatan 1, tapi dia melibatkan, ada pun boleh ubah. Yang ni melibatkan nombor dan set je. Okey, jadi kita darabkan 6 darab 1. Lepas tu 6 darab set 3/2. Ni 6 darab set 3/2. Lepas tu 2 set 2 darab 1. Ni 2 set 2 darab 1. Dan 2 set 2 darab 3 set 2. Jadi ada 4 nak panah tu, ada 4 sebutan. Okey. 6 darab 1 ringkaskan. Lepas tu yang ni ringkaskan. Okey. Jadi macam mana dapat 18 ni? 18 ni adalah 6 tambah 12. Dapat 18. 20 set 2 ni dapat macam mana? Okey, 20 set 2 ni dapat daripada 18 tambah 2 dapat 20. Set 2 dapat ni. Set 2 lah, tulis sekali sahaja. Okey. Okey, selesai contoh 11. Teruskan contoh 12. Pemudahkan dalam bentuk A set B. Okey. Macam mana dia buat? Okey, 27. 4 set 27. Okey, kat sini cikgu highlight 9 ni. 9 ni nombor kuasa 2 sempurna. Jadi 27 ni 9 darab 3. Jadi dapat 3. 4 darab 3, 12. Ini pula 243. 243 adalah waktu dia 81 ni adalah nombor kuasa 2 sempurna. Punca kuasa 2 81 dapat 9. 7 darab 9 dapat 63. Okey. Seterusnya 75. 75 pun sama, kita boleh tukar jadi hasil darab satu nombor kuasa 2 sempurna. 25 darab 3. Dan punca kuasa 2 25 dapat 5. Okey, 5 darab 5 25. 25 set 3. Itu jawapan dia. Okey. Contoh 13 cikgu tak mau sentuh lagi tentang set serupa tak serupa, kita buat di kelas akan datang. Kita nak latih diri 46. Cikgu Mai pilih 3 soalan untuk tunjukkan kepada kamu.
Cikgu Mai akan tunjukkan 3 soalan. Soalan A, E dengan I. Okay. Soalan A. Kita buat soalan A dulu. 3/5 tambah 5/5. Okey. Kita nampak dia menggunakan set yang serupa ni. Set 5/5. Jadi kita boleh faktorkan. Tulis sekali sahaja. Set 5 tu. Kita tulis di depan. Okey. Set 5 kita dah keluarkan. Kita tinggal 3 dengan 5 ni sahaja. Ni dah keluarkan. Okey. Jadi kita dapat sini tulis 3 tambah 5. Okey. Jadi kita dapat 3 tambah 5, 8. 8/5. Okey. Soalan E. Soalan E ada kurungan ni. Hati-hati bila kita menyalin tu ya. Bila kita salin. Set 5 darab dengan kurungan ni. 4 tambah 5/5. Tutup kurungan. Jadi kita tahu kita kena masuk dalam kurungan ni. Kena buang kurungan dulu. So macam itulah. Okey. Jadi kita tulis set 5 darab dengan 4 tambah dengan set 5 darab dengan 5/5. Okey. Jadi ada 2 sebutan juga. Okey, set 5 darab dengan 4, kita tulis 4 dululah. Set 5 dekat belakang. Ke depan. Okey. Tambah dengan set 5, ni 5 lah. Set 5 darab set 5. Kita dah buat tadi set 7 darab set 7 dapat 7 kan. Jadi set 5 darab set 5 dapat 5. Jadi 5 yang ini 5 lah. Okey. 5. Set 5 darab set 5 dapat 5. Jadi kita dapat 4/5 tambah 5 darab 5, 25. Selesai soalan E. Soalan I. Okey, ni panjang juga ni. Sikit. Okey, libatkan kurungan. Dan ada satu lagi kurungan dengan 2 sebutan juga. Jadi apa kita kena buat? Kita kena ada 4 anak panah. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi mari kita follow satu-satu. Buat jauh sikit lah. 9 darab 3. 9 darab 3. Jadi 9 darab 3. 9 darab dengan negatif. Ni, 4 ni. Jadi tolak 9 darab 5/4. Ni positif, ni negatif. Jadi ni tolak lah. Lepas tu, ni tambah. Ni positif, ni positif. Jadi set 5. 5/4. Set 5 pula dah. 5/4 darab 3. Darab 3. Ni nak panah ni. Okey. Okey, last sekali. Ni positif, ni negatif. Dah tentulah tolak. Okey. 5/4. Lawak saja. Darab dengan 5/4. Okey. Oh, lepas belakang kepala cikgu tu. Tarik sikit ke atas. Okey. Sama dengan 9 darab 3, 27. Okey. 9 darab 5, 45. Set 4, tulis balik lah. Set 4 berapa? 2 kan? Set 4 ni 2. Jadi 45 darab 2, 90 lah. Kita tulis 90 tu lah. Okey, 9 darab 5, 45. Set 4 ni adalah 2. Jadi 45 darab 2 dapat 90. Okey. Tambah dengan 5/4. Okey. Set 4 ini adalah 2.
Jadi 5 darab 2, 10. Darab dengan 3, 30. 5 darab 2, 10 darab 3, 30. Okey. Tolak dengan, ni pun ni 2, ni 2. Okey, 2 darab 2, 4. 4 darab dengan 25. 25 darab dengan 4. Dapat 100. Tekan kalkulator pun boleh lah, kamu dapat 100. Okey. Dan kamu akan dapat jawapan dia 27 tolak 90 tambah 30 tolak 100. Negatif 133. Okey. Sebenarnya ada cara lain lagi untuk soalan ni. Cikgu Mai tadi tak nampak yang tak perasan. Set 4 tu kan 2. Jadi sepatutnya boleh terus je. Kalau cikgu buat sekali lagi, satu lagi. Okey, kaedah lain pula. Okey. Masih lagi soalan yang sama. Okey, 5 set 4. 3 tolak 5 set 4. Okey, sebabkan 4 ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita janganlah risau sangat pun. Tu suka jadi 2 kan. Okey, jadi 5 darab 2 dapat 10. Ni 10. Okey. Ni 3 tolak 5 darab 2, 10. 3 tolak 10. Okey. Jadi kita dapat 19 darab 3 tolak 10 apa? Negatif 7. Pun samalah dapat negatif 133. Tak boleh tekan. 19 darab 7. Dapat juga. Jadi jawapan dia sama lah. Okay, sebab nombor ni nombor kuasa 2 sempurna. Tapi kalau tak kuasa 2 sempurna, kita buat langkah macam ni lah. Okey, memang tak boleh buat macam ni kalau bukan kuasa 2 sempurna. Okey, selesai. Latih diri 4.6. Okey, cikgu harap kamu boleh gunakan contoh-contoh ini untuk kamu membuat latihan yang diberi, dan tolonglah buat latihan. Okey, selepas buat latihan, snap dan PM Cikgu Mai. Okey, sampai jumpa lagi dalam siri yang seterusnya, kelas yang akan datang. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.